Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bertemu kembali di TF Channel. Semoga anda semua sihat sejahtera. Di kesempatan kali ini insyaAllah kita akan meneruskan pembelajaran tentang ilmu balaghah. Tajuk kita pada hari ini ialah Anwa'ul Uslubil Insya'i. Teruskan menonton. Baiklah para pelajar, para penonton, tajuk kita hari ini ialah Anwa'ul Uslub Al-Insya'i. Maksudnya ialah jenis-jenis uslub insya'i ataupun jenis-jenis kalam al-insya'. Untuk mengetahui tentang apakah yang dimaksudkan dengan kalam al-insya', boleh lihat di video ni. Uslub insya'i ataupun kalam al-insya' ada dua jenis ataupun ada dua bahagian. Pertama, talabi, yang kedua ghairu at-talabi. Baik, kita lihat terlebih dahulu apakah maksud talabi. Talabi ialah ma yastad'i matluban, iaitu satu uslub yang mempunyai unsur-unsur permintaan ataupun satu uslub yang mempunyai unsur meminta sesuatu permintaan, yang mana permintaan itu ghairu hasilin, belum lagi berlaku. Waqt talabi, ketika permintaan itu diungkapkan. Sebagai contoh, seorang guru berkata kepada pelajarnya, "Ya Ahmad, qum." Wahai Ahmad, sila berdiri. Lihat, ayat ini mempunyai unsur permintaan. Minta apa? Minta supaya Ahmad ataupun pelajar tadi berdiri. Jadi ketika mana permintaan itu diungkapkan, di ketika mana guru menyebut perkataan qum, sebelum selesai menyebut perkataan tersebut, permintaan guru tadi suruh pelajar itu bangun belum lagi berlaku. Pelajar itu hanya akan bangun, akan memenuhi permintaan daripada guru tadi sesudah ungkapan qum ataupun arahan permintaan supaya pelajar itu bangun diungkapkan. Inilah yang disebutkan sebagai kalam al-insya' at-talabi. Jelas? Baik, kita lihat pula kepada ghairu at-talabi. Apakah maksud ghairu at-talabi? Ghairu at-talabi ialah ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqt at-talabi. Baik, kalau kita lihat kepada definisi ini, ia lebih kurang sama dengan definisi talabi. Cuma yang membezakannya hanyalah perkataan la yang ada di antara ma dengan yastad'i. Jadi ghairu talabi ialah uslub yang tidak ada unsur permintaan, seperti mana contoh talabi. Jadi kesimpulan mudah kita boleh buat, talabi iaitu ayat yang ada unsur permintaan, manakala ghairu talabi adalah ayat yang tidak mempunyai unsur permintaan. Seterusnya kita lihat pula apakah bentuk-bentuk ataupun tariqah yang kita gunakan untuk menjadikan sesuatu ayat itu uslub insya'i talabi. Baik, untuk menjadikan sesuatu ayat itu uslub insya'i talabi, di sana ada beberapa bentuk yang kita sebutkan sirah ataupun beberapa kaedah, beberapa cara yang kita sebut sebagai tariqah. Jadi dalam kitab ataupun dalam buku teks tingkatan 4 KBD kita menggunakan istilah tariqah. Baik, di sana ada 5 tariqah, 5 cara bagaimana untuk kita membuat sesuatu jumlah ataupun ayat itu menjadi uslub insya'i talabi. Kita lihat yang pertama. Pertama ialah istifham. Istifham maksudnya pertanyaan. Sebagai contoh, mas muka,
siapa nama awak? Ini satu pertanyaan. Jadi pertanyaan di sini termasuk dalam talabi. Kenapa? Kerana ayat tanya ini ada unsur permintaan. Apakah permintaan itu? Iaitu minta supaya diberitahu nama, siapakah nama dia. Jadi ayat ini meminta supaya dijawab. Maka ini termasuk dalam talabi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah an-nida ataupun seruan. Mana-mana ayat yang ada unsur seruan, panggilan, maka ia termasuk dalam talabi. Contohnya ialah ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Ayat ini ada unsur an-nida, ada unsur panggilan, seruan. Contoh an-nida ini mempunyai unsur permintaan, iaitu minta supaya diberikan perhatian kepada dia. Jadi minta supaya anaknya melihat kepadanya sesudah panggilan itu diungkapkan. Itu yang kedua. Tariqah yang ketiga ialah at-tamanni. Satu lafaz, satu ayat yang mempunyai unsur-unsur impian ataupun satu angan-angan yang mustahil berlaku ataupun yang sangat sukar untuk dicapai, dikenali di dalam bahasa Arab at-tamanni. Contohnya ialah ya laitani kuntu turaba. Ini ayat yang diungkapkan oleh orang kafir ketika mana bertemu Allah nanti. Mereka mengharapkan ya laitani, mudah-mudahan aku bertukar kuntu turaba, menjadi tanah. Sebab dia dah nampak dah apa yang akan dihadapi di akhirat, akan dimasukkan ke dalam neraka, akan diazab di dalamnya dengan pelbagai azab yang sangat pedih, yang sangat sukar untuk dihadapi. Maka mereka mengharapkan, mereka bertamanni supaya mereka menjadi tanah. Jadi impian mereka itu adalah satu impian yang mustahil, kerana apabila sudah meninggal dunia, semuanya sudah berakhir. Sebab itulah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi untuk mengenali mana-mana ayat yang ada tamanni di dalamnya senang saja para pelajar, iaitu dengan melihat perkataan laita. Apabila ada perkataan laita, itu sudah menggambarkan ayat itu adalah ayat tamanni. Laita itu adalah keyword dia, kata kunci yang kita boleh pegang untuk kita mengenali bahawa ayat ini adalah ayat tamanni. Jadi tamanni juga termasuk dalam kalamul insya at-talabi. Kenapa? Kerana di dalamnya ada unsur permintaan, ada unsur at-talab di situ. Minta apa? Minta supaya dijadikan begitu dan begini. Cuma permintaannya mustahil boleh dicapai. Baik, yang keempat al-amru, iaitu perintah. Ayat perintah, ayat suruh yang menggunakan fi'lul amri ataupun yang seumpama dengannya. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra adalah fi'lul amri yang memberi maksud suruhan. Bacalah olehmu, ini perintah. Maka perintah ini juga termasuk di dalam kelompok kalam al-insya at-talabi. Kerana di dalamnya ada at-talab, ada permintaan. Permintaannya di sini ialah supaya dilaksanakan sesuatu perintah. Dan yang terakhir sekali ialah an-nahyu, iaitu larangan. Contoh, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Di sini mempunyai makna larangan, iaitu melarang supaya jangan takut dan dilarang juga supaya jangan sedih. Larangan-larangan yang seumpama ini juga termasuk dalam talabi. Kenapa? Kerana ada unsur minta, iaitu minta supaya jangan dilakukan perbuatan yang disebutkan tadi, iaitu takut dan juga sedih. Maka inilah yang dikenali sebagai turuq al-khamsah li kalam al-insya at-talabi. 5 cara untuk menjadikan ayat-ayat kita sebagai uslub insya'i talabi. Kita ringkaskan untuk lebih mengingat.
dengan menggunakan akronim ini, yaitu perkataan intan. I itu mewakili istifham, nun mewakili nida, ti intan, ti mewakili tamanni, mewakili amar, dan yang terakhir n mewakili nahi. Tariqah yang kita gunakan untuk menjadikan ayat itu sebagai talabi, kita menggunakan konsep intan. Apakah intan? Yaitu 5 perkara tadi: istifham, nida, tamanni, amar, dan nahi. Kesemuanya ada 5. Jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat untuk semua. Sekian dahulu, sehingga berjumpa lagi. Wa hatta dzalikal hin nastaudi'ukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.